Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidawamillahil azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa zukhrina wa anta maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Celahan tazkirah bagi kita pada malam ni. Saya sentuh sedikit dari hal tentang akidah. Ini suatu pokok, suatu perkara yang utama dipahami, diketahui oleh setiap individu Muslim. Kerana akidah ataupun iman berupa tonggak bagi agama. Antara perkara yang menjadi kewajipan kita beraqaid, beriman, ialah mengenal Allah Ta'ala. Perkara yang julung kali ditekan oleh agama ialah mengenal Tuhan. Bagaimana ditarikh oleh ulama mutakallimin, ulama usuluddin. Pada katanya, awaluddin ma'rifatullah. Perkara yang awal di sisi agama, ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Jadi pada malam ni, perkara yang menjadi kewajipan utama kepada kita ialah mengenal Tuhan. Sejauh manakah punya kita kenal Tuhan, terserahlah kepada ilmu dan faham masing-masing. Jangan melarat langsung tak kenal, berat. Ulama tauhid membuat takrif pada kata mengenal itu. Dia kata al-jazmul muwafiqu lima 'indallahi an dalili. Makna kenal tu dia buat takrif. Al-jazmul muwafiqu, jazam yang muwafakat. Lima indallah, di sisi Allah Ta'ala, an dalili, serta dalil-dalil burhan, dalil-dalil petunjuk. Jadi maksudnya orang kenal tu mestilah jazam. Makna jazam tu yakin. Perkataan jazam tu mati. Ataupun yakinlah, kita lebih senang tak? Dia yakin sungguh-sungguh. Lima indallah, al-muwafiqu, muwafakat. Dengan barang di sisi Allah Ta'ala. Makna muwafakat dengan barang di sisi Allah Ta'ala tu, perkara yang diyakin tadi, mestilah sealiran dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Sebaliknya kalau dia yakin tapi tidak sealiran dengan Ahlussunnah, hakikatnya tidak kenal. Tidak kenal. An-dalili disertakan dengan dalil. Jadi kesimpulan kitanya kenal Tuhan ni dia ada tiga. Pertama, kenalah yakin. Yang kedua, Tuhan yang kita kenal tu biarlah sealiran dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, biarlah ada dalil. Barulah dikata kenal. Sebaliknya pula, kalau dia tidak yakin kepada Tuhan tadi, Tuhan yang dia kenal tadi, kenalan dia tu muwafakat bagi Ahlussunnah wal Jamaah, disertakan dengan dalil, tapi sayangnya dia tidak yakin, hakikatnya tidak kenal. Makna tidak yakin tu banyaklah kalau kita ngaji tauhid dah. Seperti dia percaya dalam keadaan syak, itu tidak yakin syak. Hatta dalam keadaan zan pun masih lagi dikata tidak kenal. Sama telah waham. Jadi kepercayaan kita ada 4. Jazam, syak, zan, waham. Hak jazam saja dikatanya yakin. Kalau dalam keadaan syak, percaya berbelah bahagi sama banyak dengan tidak dipanggil syak. Itu tidak kenal. Zan, banyak percaya, sedikit tak percaya pun masih lagi dikatakan tidak kenal. Sama telah waham, sedikit yang percaya, yang banyak tidak percaya. Yang ketiga dikatakan muwafakat. Bagi aliran Ahlussunnah wal Jamaah ni,
Jadi kalau kita nak suruh sejajarnya akidah kita di atas landasan Ahlussunnah wal Jamaah, belajarlah kita kitab-kitab kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita. Kalau kita ambil kira ulama Melayu lah, ulama Jawi. Zaman dulu orang Melayu panggil orang Jawi. Jawi ni asal lanjutan daripada perkataan Jawa. Asalnya Jawa, akhir-akhir jadi Jawi. Tahu dah. Bagaimana karangan kitab-kitab ulama Jawi kita dulu? Adalah aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kata kalau Syekh Abdul Somad Palembang ada dicelah ilmu tauhid di dalam kitab Hidayatus Salikin. Tuan Syekh Wa Ahmad Muhammad Zain Mustafa Patani, dia mengarang kitab tauhid, kitab akidah bernama Faridatul Faraid. Ustaz Abdul Ghani Yahya Johor Bahru Risalatul Tauhid, dia kata. Syekh Daud Petani Durus Sami. Tuan Zainal Abidin Petani. Apa nama kitab? Yang masyhur dibaca oleh orang sampai ke hari ini. Jadi tak rojokkan anak. Banyak lagi lah kalau kita nak punggah satu-satu. Jadi kalau kita belajar kitab-kitab tersebut, akan tentulah faham kita tu. Di atas landasan Ahlussunnah. Akidah ni cukup banyak yang menyeleweng. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, Mujassimah, Musabbihah, macam-macam karut-marut. Tercetuh aliran karut-karut ni di bumi Arab. Lalu dia mengarang kitab-kitab Arab. Kalau orang Melayu kita tak cermat, dia terjemah kitab-kitab. Sedar-sedar kitab karangan ulama Mu'tazilah, ulama Syiah, ulama Musabbihah, ulama Mujassimah dan sebagainya. Tapi kalau kitab karangan ulama Melayu kita ni, kita yakin, kita respect. Bagaimana katakan Tuan Husin Kedah mengarang kitab Hidayatul Mutafakkirin, petunjuk bagi orang yang berfikir. Takkanlah Tuan Husin Kedah ni nak menyeleweng. Kita yakin kitab karangan beliau. Ataupun kitab Hidayatul Sibyan, petunjuk bagi kanak-kanak dah. Itu kita yakin. Sebab itulah saya galak sangatlah. Terutama sekali generasi baru, anak-anak muda kita. Ruanglah masa berada dalam majlis ilmu. Jadi malam ni bukan kita nak mengaji sangat, ni sekadar celahan. Mudah-mudahan kita dapat berada dalam majlis ilmu yang disifatkan oleh Nabi taman surga yang permai. Majlis ilmu ni betapa baiknya, betapa elitnya, mulianya, sehingga disifatkan oleh Nabi selaku taman surga, riyadul jannah, taman surga. Jadi alam kebetulannya kita malam yang mulia sebegini, berada sekejap masa di taman surga yang permai sebegini. Makna dalil pula. Dalil itu dia ada dua. Dalil ni seolah-olah penambah agar kita tu yakin terhadap Tuhan yang kita percaya. Dalil akal, dalil nakal. Dalil akal tu dalil yang kita boleh fikir sendiri dengan kepala kita. Dalil nakal tu Tuhan sendiri menyata dalam Quran di sana. Jadi kita gabung dua dalil ni, akan tentu kita tu yakin. Kita respect memang Tuhan bergiam-giam pada sifatnya. Dalil akal ni pula dia ada dua. Dalil akal secara ijma', dalil akal secara tafsir. Setidak-tidaknya kita kena belajarlah dalil akal secara ijma', secara ringkas, secara pendek. Walaupun tidak secara panjang, secara tafsir pun. Sesama masalah. Kita lubuk lagi dalam perkara iman ni. Ini saya bagi sebagai asas, sebagai basic. Perkara utama dipaham oleh kita dalam bab akidah. Pada mengenal Tuhan. Iman tu pula dia ada berbagai-bagai. Ada iman taklid, ada iman istidlal, ada iman ainul yakin, ada iman hakul yakin. Jadi, bahagian iman ni, hak yang terkira, yang dikira selamat, 3 iman saja. Iman istidlal, iman ainul yakin dan iman hakul yakin. Adapun iman taklid, bahaya. Dia iman taklid dia ada 2 pula. Iman taklid yang jazmi, yang tidak jazmi. Yang tidak jazmi itu out. Tak masuk dalam kategori orang mukmin. Adapun iman taklid yang jazmi itu masih khilaf ulama. Sebahagian kata sudah beriman,
Sebahagian yang lain kata belum lagi beriman. A'azzanallah. Sebab tu lebih selamatnya biarlah kita berada di mata tangga iman istidlal. Mana iman istidlal tu kita beriman kepada Allah dengan ada mempunyai dalil-dalil sendiri. Satu sifat Tuhan, satu dalil, dua sifat, dua dalil, 20 sifat, semua tu ada dalil belakang. Sebab tu kita belajar sifat 20 ni, tak lepas kita daripada 3 perkara. Pertama, kita belajar sifat yang wajib bagi Tuhan. Yang kedua, yang mustahil. Sifat yang mustahil itu yang berlawan dengan yang wajib. Yang ketiga, disemakkan dengan dalil. Satu sifat, satu dalil. Itu cara teknik. Tok guru zaman dulu dia mengajar anak murid dia begitu. Mari zaman kita sekarang, ada di antara penceramah kata, nak kenal Tuhan tak mesti belajar sifat 20. Allah Rabbi. Betapa gelojohnya. Kalau ada penceramah-penceramah sebegitu, mari ke surau kita, pakat bangun. Kita tanya, bukan nak gocoh dia, tanya dia. Kalau tak belajar 20, macam mana cara kami nak kenal Tuhan? Kalau dia kata dalam Quran tu ada. Tak jumpa ayat mana, tak tahu. Dia buat kita ni sebuah Abu Hasan As'ad yang bermasa Maturidi. Ini tarikh kita orang awam, tak mampu nak gali Quran. Tak mampu. Kita nak gali dalam Quran, dalam hadis. Sumber-sumber. Walaupun Quran hadis itu sebagai sumber hukum. Tapi dengan titik pengetahuan, sikap akalan kita tak bertemu di mana sifat wujud dalam Quran, sifat kidam dalam Quran. Tapi ulama dulu dah nak. Dengan ihsan dia tu. Dia mengarang kitab. Dia ambil daripada Quran hadis jugalah. Jadi seolah-olahnya kitab-kitab kita dak baca ni, kalau kita makan ikan enggak, sudah diperisi dah. Tulang suku, daging suku dah nak. Senang. Ini kita nak perisi balik pula. Jangan tahu mana kita dah nak. Jadi pada lazim, pada biasanya orang yang menakiskan pelajaran sifat 20 ni, orang berpahaman salafi. Mudah logat kita bercakap di kita di sini, orang berpahaman wahabi. Masyhur di Arab dipanggil pahaman salafiyah. Kita sini lebih glamour orang panggil wahabi. Pokok demo tu dia tolak pelajaran sifat 20. Kalau selawat tak nak Sayyidina tu bid'ah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Sayyidina bid'ah. Allahu Rabbi. Duduk selawat-selawat celah sembahyang tarawih tu bid'ah tu. Hatta selepas tarawih buat arahan, niat puasa bid'ah, tak wujud zaman Nabi. Dia mai hatta bid'ah belaka. Seolah-olah orang lain tak betul dalam dunia, dia seorang yang betulnya. Ini zaman kita sudah dilanda dalam masyarakat. Pahaman-pahaman yang sebegini. Itulah. Dan seterusnya. Rekah-rekah ni. Dan seterusnya, sifat Tuhan yang wajib kita kena belajar agar kita boleh kenal Tuhan terbagi kepada dua. Pertama secara ijmal, yang kedua secara tafsir. Kita kena kenal sifat Tuhan secara umum, sifat Tuhan secara detail. Secara tafsir ni tak kurang daripada 20 sifat. 20 sifat. Kena belajar satu-satu. Wujud. Pertama, sifat yang wajib bagi Tuhan 20 sifat tu wujud. Yang kedua, kidam. Wujud tu bahasa Arab. Kalau dimelayukan dia, artinya ada. Kalau sekadar tu kita belajar nak kenal Tuhan, tak ke mana tu. Tak ke mana. Sekadar balik bahasa. Sini perlu pada huraian. Wujud artinya ada Tuhan. Dikenaki ada Tuhan, ada pada zatnya. Dia tak tangkelai makna wujud. Yang arti kata ada Tuhan, dia fokus kepada ada diri Tuhan. Ada zat Tuhan. Disebab itulah dipanggil sifat wujud tu sifat yang bahasa zati, yang bahasa zat. Ataupun yang bahasa nafsi, yang bahasa diri. Dah habis itu. Pada tu, kita kena semak dengan dalil. Agar kita boleh yakin pada bahawa Tuhan tu ada. Tuhan bersifat wujud. Kita semak dengan dalil akal. Dalil adanya alam ini. Tidak. Tok guru zaman dulu dia kata dalil ada Tuhan, ada alam ini. Ada alam, ada dunia ni. Sebagai tanda ada Tuhan. Kita soal dalam kepala kita. Apa hubung kait dengan ada alam suatu tanda adanya Tuhan?
Sebab dijadikan alam ini tanda ada Tuhan kerana alam ini baharu. Kita soal lagi. Apa kena mengena dengan alam yang baharu menandakan ada Tuhan? Kita jawab. Kerana setiap yang baharu dia tidak dapat ada dengan sendiri. Mesti ada yang mengadakan dia. Betul mudah jawab tu. Maka siapakah yang berkuasa mengadakan alam? Hatta kita tanya orang kafir sekalipun. Walaupun dia sembah lembu sekalipun. Siapa jadi alam ni? Lembu kamu sembah kah? Berhala kamu sembah kah yang menjadikan alam? Tentu dia kata Tuhan juga. Dia pandai juga kata Tuhan. Tapi sayangnya, dia pun tak kenal Tuhan. Dia pandai bercakap je. Lepas tu, kita tegak lagi, kita tanya lagi, kita soal lagi. Di mana tanda baharu alam? Tanda baharu alam ini berubah-ubah. Tidak ada setiap perkara nama alam tidak berubah. Semua berubah. Ada dah. Boleh lagi soal tu. Alam-alam tu apa benda? Pula dah. Alam tu di segi zatnya berbahasa jirim. Di segi sifatnya berbahasa Arab. Makna zat tu diri dia. Diri alam tu. Diri alam, diri yang berbahasa jirim. Dan sifat alam itu sifat berbahasa Arab. Itu dia. Apa makna jirim? Apa makna Arab? Kita kata meja di depan saya ni, baku lah meja ni. Diri meja ni, itu dia panggil zat meja. Maka zat meja ni zat berbahasa jirim. Apa maksud zat berbahasa jirim? Zat berbahasa jirim, zat yang memerlu kepada ruangan, tempat baginya. Kalau tidak ada ruangan, tak ada tempat, dia tak boleh nak ada di situ. Contohnya, kita letak sesuatu yang bersesak. Yang tak ada celah langsung. Lepas tu kita ambil meja sebesar ni, kita nak letak, boleh masuk meja. Dia kena ada tempat khas untuk dia. Sekurang-kurangnya sekadar dia ruangan. Baru dia boleh ada. Pendek kata, setiap zat alam ni zat berbahasa jirim. Kayu bahasa jirim, bangunan kita, manusia, binatang, bukit, buka, gunung, ganang, tanah, batu batang, semua zat bahasa jirim. Macam mana? Faham? Sifat pula, sifat zat tadi, sifat zat berbahasa jirim, sifat berbahasa Arab. Apa makna sifat berbahasa Arab? Sifat yang berubah-ubah. Tidak ada sifat jirim tidak berubah, semua berubah. Pokok kayu berubah. Pokok jejari depan rumah dulu. Kita tinggal kampung kita. 30 tahun kita tak balik kampung. Kita balik-balik tengok Allah Rabbi. Mencakar langit dah tinggi. Berubah. Daripada kecil kepada besar, daripada rendah kepada tinggi. Semua berubah. Batu berubah. Bukit berubah. Tu jalan nak pergi ke Kajian tu. Daripada Balakung. Bukit apa? Bukit Dukung. Sekarang nama ya tak ada bukit. Yang Dukung tak ke mana tak tahu. Bukit-bukit Bintang. Berubah. Pergi kat sana Bukit Akak. Nama je Bukit Akak. Tak ada yang Akak pergi ke mana tak tahu. Berubah. Setiap benda berubah menunjukkan baharu. Itulah hujah-hujah point. Agar kita boleh yakin terhadap mana-mana sifat. Inilah pelajaran yang diketengah oleh ulama tauhid agar kita boleh kenal Tuhan. Jadi ilmu sebegini ni penting. Kalau kita tak masuk dalam kuliah-kuliah pengajian begini, sejauh mana punya kata kenal Tuhan kita. Takut kita sekadar mengaku saja, aku kenal Tuhan. Pada dasarnya tak kenal. Azanallah. Jadi kalau kita dimati oleh Tuhan, manakala kita diwafat oleh Tuhan, bagaimana disabit pada hadis? Orang yang mengkemumikan kita kembali ke tempat masing-masing sejauh hilang suara terompah kayu. Kalau kita pakai di tempat keras tu sejauh mana suara dia boleh pergi. Tak sampai 5 km mungkin 7-18 langkah hilang suara dia. Sejauh itulah peninggalan orang mengkemumikan kita, maka datanglah mereka yang menyoalkan kita bernama Munkar wa Nakir. Apa perkara jadi soal? Dia tak soal apa jawatan kamu hidup dulu. Dia tak soal tu tidak mustahak bagi agama. Dia tak soal kamu tinggal ni berapa anak cucu. Tak ada. Dia soal utama sekali bab akidah.
Akidah yang pertama di saat dalam bab ketuhanan, ma rabbuka, siapa Tuhanmu. Takut lebih pada tu dia tanya. Mesti dia tanya. Sebab benda wajib. Dia tak tanya benda-benda sunat, benda-benda harus, benda-benda. Dia tanya benda wajib. Utama sekali bab akidah dalam bab mengenal Tuhan. Sekadar itulah rekah tazkirah saya. Dan di luar surah tu, kita ada edar. Beberapa tajuk di salah saya dapatlah toreh-toreh. Secara nipis-nipis. Buat tebal-tebal sekarang orang tak baca dah. Orang tengok tu pun cabut lari dah. Kita buat nipis-nipis. Baca 15 minit khatam. Begitulah kira-kiranya. Boleh pilih-pilih ya. Agak tajuk-tajuk yang serasi. Antara tajuk yang terbaru saya dapat siap. Rekasan sifat 20. Kita tulis dalam edisi Umi. Sebab ramai tak boleh baca jari. Buat Umi. Kok jari pun ada juga tu. Tulis tangan pun ada. Tak sempat nak tarik. Itu tajuk penting tu. Rekasan sifat 20. Panduan semayang jemaah. Itu semua penting belakang tu. Saya dah tulis tu. Banyak lagi disalah tak sempat nak tarik. Ambil sekadar tu dulu. Pilih-pilih tengok. Inilah harga pukul rata tebal nipis RM3. Nak bagi lebih lagi molek. Itulah. Bukan nak jual sangat tak. Nak sebar ilmu. Sebahagian daripada uslub dakwah. Boleh kita menulis, kita tolong saudara-saudara kita agar boleh jadi celik agama. Boleh jadi faham, selak-belak hukum hakam yang berkait yang menjadi wajib ke atas kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Masya-Allah.